Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk hari ini kita akan membincangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Jika sebelum ni kita dah bincangkan tentang lokasi ataupun jaringan pengangkutan awam, jaringan pengangkutan darat, air, udara yang terdapat di Malaysia. Untuk hari ini kita bincangkan apa yang menyebabkan, apa yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia, apa yang menggalakkan jaringan pengangkutan di Malaysia. Kita baca sikit. Jaringan pengangkutan di Malaysia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti bentuk muka bumi, kemajuan teknologi, dasar kerajaan dan kegiatan ekonomi. Maksudnya apa yang menggalakkan ataupun mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia ialah 4 faktor ni. Bentuk muka bumi, kemajuan teknologi, dasar kerajaan dan kegiatan ekonomi. Seterusnya apa yang pengaruh faktor-faktor ini dalam bentuk ataupun perkembangan pengangkutan di Malaysia? Tengok yang pertama ialah bentuk muka bumi. Contoh bentuk muka bumi yang pertama ialah bentuk muka bumi tanah tinggi. Yang pertama cirinya ialah bentuk muka bumi tanah tinggi. Pembinaan jaringan pengangkutan adalah sukar dan menelan kos yang tinggi. Contohnya kalau nak buat jalan di kawasan tanah tinggi, kita kena tarah bukit, kena tebang pokok, kena lapangkan kawasan hutan, kena bina jambatan untuk antara bukit, kena bina jambatan. Itu melibatkan kos yang agak tinggi dan proses pembinaan jalan raya itu sukar. Yang kedua ialah tanah pamah, keadaan tanah yang rata sesuai untuk pembinaan jaringan pengangkutan. Maksud tanah pamah tanah yang rata, jadi tak perlulah kita nak tarah bukit, nak bina terowongan dan sebagainya, kita terus bina je jalan tu. Jadi kosnya agak rendah dan juga senang nak bina. Yang ketiga ialah lembangan sungai. Pembinaan jaringan pengangkutan di kawasan berpaya menelan kos yang tinggi kerana perlu ditambak dan dibina jambatan. Ini kalau di kawasan sungai, sama juga perlukan. Kalau di tanah tinggi kita kena bina jambatan, kena tarah bukit, tapi di sungai, di kawasan lembangan sungai kita kena tambak. Maksud tambak kat sini ialah kena letakkan tanah di kawasan berpaya tu supaya jadi tanah yang kering. Diletaknya batu, pasir, kerikil dan sebagainya. Kemudian barulah dibina jalan raya. Dan juga bina jambatan. Kalau macam kawasan yang terlalu macam sungai, tak boleh nak bina, kita tak boleh nak sekat sungai tu, jadi kita kena bina jambatan. Yang keempat ataupun akhir sekali ialah pinggir laut. Pinggir laut ni kawasan pantai, kawasan pinggir pantai yang berteluk sesuai dijadikan pelabuhan kerana keadaan yang terlindung dan dalam. Kita tengok balik pada ciri-ciri pelabuhan. Tadi pelabuhan, ciri-ciri pelabuhan terletak di kawasan perairan yang terlindung, mempunyai jaringan dengan kaedah pengangkutan yang lain dan mempunyai jaringan dengan pelbagai aktiviti dan perkhidmatan sokongan. Dan yang melibatkan bentuk muka bumi ialah yang pertama ni. Terletak di kawasan perairan yang terlindung. Faktor kedua ialah kemajuan teknologi. Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan yang kedua ialah kemajuan teknologi. Kita baca yang pertama, penggunaan terowongan smart yang boleh berfungsi sebagai saliran air dan laluan kenderaan. Ini terowongan smart yang dibina untuk membantu mengurangkan banjir kilat dan juga kesesakan lalu lintas. Jadi dibina terowongan smart ni untuk fungsi. Maksudnya dua fungsi, sebagai saliran air dan sebagai untuk mengelakkan laluan ataupun mengelakkan kesesakan lalu lintas. Yang kedua ialah pembinaan Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah di Pulau Pinang yang merupakan jambatan terpanjang di Malaysia. Yang ketiga, pembinaan lebuh raya Timur Barat yang merentasi tanah tinggi dan sungai. Dan yang keempat ialah laluan bawah tanah bagi projek MRT yang menggunakan teknologi tinggi. Seandainya tak ada kemajuan teknologi, kita tak akan bina ataupun kita tak akan dapat bina jalan raya ataupun kemudahan yang ditulis ataupun dinyatakan kat sini dengan mudah. Cuba tengok.
macam mana Jabatan Pulau Pinang ni dibina kalau tak ada teknologi. Jadi yang faktor kedua ialah kemajuan teknologi. Semakin maju teknologi, semakin banyak bentuk jalan raya yang kita boleh bina. Okay, berarti sikit kat sini. Okay, jaringan jalan raya di Sabah dan Sarawak lebih tertumpu di sepanjang pantai kerana kawasan pedalaman yang bertanah tinggi dan berhutan tebal menyukarkan pembinaan jalan raya. Okay, ini berkait dengan bentuk muka bumi tadi. Apa yang dinyatakan oleh yang dinyatakan kat sini. Bentuk muka bumi menyebabkan di Sabah dan Sarawak jalan raya banyak tertumpu di kawasan pantai. Okay, seterusnya. Okay, faktor ketiga ialah dasar kerajaan. Okay, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat bertanggungjawab terhadap pengangkutan awam darat. Tapi sebenarnya semenjak 2018, Suruhanjaya ni dah ditukarkan kepada agensi pengangkutan awam darat. Nanti awak boleh baca dalam Wikipedia atau mana-mana sumber untuk dapatkan maklumat yang lebih sahih. Okay, yang kedua ialah salah satu bidang keberhasilan utama negara ataupun NKRA bertujuan untuk menambah baik pengangkutan awam bandar. Dasar kerajaan menggalakkan pengangkutan awam di kawasan bandar. Yang ketiga, kerajaan Malaysia memperuntukkan 55 bilion untuk melaksanakan projek ECRL yang menghubungkan Lembah Kelang ke pantai timur Semenanjung Malaysia dalam pembentangan bajet 2017. Yang keempat, dasar perswastaan seperti pembinaan lebuh raya Utara Selatan atau lebih awak kenali sebagai lebuh raya PLAS dan perkhidmatan LRT serta bas oleh Prasarana Malaysia Berhad untuk meningkatkan kemajuan pengangkutan di Malaysia. Ini galakan daripada kerajaan menubuhkan agensi pengangkutan awam darat untuk mengawal pengangkutan awam darat. Yang kedua, bajet daripada kerajaan ataupun cadangan galakan daripada kerajaan untuk menggalakkan pembinaan kemudahan pengangkutan awam untuk kemudahan rakyat. Ini adalah perancangan yang dibina. Okay, untuk ECRL ni saya dah pernah bagikan dalam video sebelum ni macam mana apa petikan ataupun rangka cadangan untuk pembinaan ECRL. Dan yang akhir sekali ialah perswastaan untuk meningkatkan kemajuan pengangkutan di Malaysia. Okey, faktor yang terakhir ialah kegiatan ekonomi. Jaringan pengangkutan dibina di kawasan yang terdapat sumber mineral seperti Ketih dan Bintulu untuk memudahkan kerja penghantaran bahan, pemprosesan dan pemasaran sumber petroleum ke tempat lain. Jaringan pengangkutan juga dibina di kawasan pertanian untuk memudahkan penghantaran dan pemasangan hasil petroleum. Okey, dan yang ketiga ialah kawasan yang giat dengan kegiatan ekonomi seperti perniagaan, perdagangan, perindustrian dan pelumbungan mempunyai jaringan pengangkutan yang padat seperti di Lembah Kelang, Georgetown dan juga di Ipoh. Okey, kegiatan ekonomi ni memang memerlukan pengangkutan. Okey, memang memerlukan pengangkutan. Dan contoh kawasan, contoh macam di Ketih poin pertama ni. Kalau dulu Ketih ini ialah merupakan bandar ataupun bandar merupakan kawasan nelayan. Maksudnya tak ada jaringan pengangkutan, tapi selepas mineral dijumpai ataupun sumber petroleum dijumpai, barulah dibinanya jaringan pengangkutan, dibinanya kilang dan sebagainya dan akhirnya berkembang sehinggalah macam sekarang ni. Untuk apa? Untuk memudahkan kita angkut keluar sumber yang kita peroleh ataupun sumber jadi yang kita peroleh, sumber petroleum ni yang kita peroleh di kawasan Ketih dibawa keluar ke kawasan lain untuk dijual. Okey, dari situlah negara akan dapat duit. Okey, yang kedua ialah di kawasan pertanian, contoh di kawasan ladang kelapa sawit, getah, sawah padi. Okey, semua tu kita akan dapat jual hasilnya bila ada jaringan pengangkutan. Kita boleh bawa keluar hasil untuk dijual kepada kilang lain dan sebagainya. Okey, yang kedua, yang terakhir sekali ialah perniagaan. Pusat kegiatan ekonomi, perniagaan, perindustrian dan sebagainya ni akan dibina jaringan pengangkutan. Sebab apa? Untuk memudahkan orang awam ataupun orang ramai untuk pergi berurusan di tempat itu. Okey, kalau tak ada jaringan pengangkutan, adakah awak akan pergi ke satu tempat tu?
susah nak sampai kan. Okay, jadi bila ada sumber ekonomi ataupun kegiatan ekonomi, jaringan pengangkutan ada, jadi orang akan pergi dan akhirnya akan menggalakkan kegiatan ekonomi, dan lama kelamaan dia akan menggalakkan juga kemajuan dalam pengangkutan. Okay, kemajuan bina pengangkutan baru. Taklah bergantung 100% pada kenderaan persendirian, juga bergantung juga akan dibina juga LRT, monorail dan sebagainya. Contoh kawasan boleh baca kat sini, Lembah Kelang, Georgetown dan juga di Ipoh. Okay, Lembah Kelang. Apa yang ada di Lembah Kelang? Awak tengok. Banyak benda kan? Okay, jadi untuk nak sampai tempat tu kena ada pengangkutan. Okay, kita baca sikit kat tepi ni tadi saya ceritakan pasal terowong smart. Ni adalah contoh, siapa yang pernah, mungkin yang pernah lalu awak akan nampak signboard dia ni ada. Okay, terowong merupakan pengurusan air banjir dan jalan raya merupakan terowong lencongan air yang terpanjang di Asia Tenggara. Terowong ini dibina untuk menangani masalah banjir kilat dan mengurangkan kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur. Okay, boleh baca, scan QR code ni ataupun tekan pada link ni untuk baca, dan mungkin juga saya akan bagi link untuk baca tentang terowong smart ni pada bahagian bawah nanti ya. Okay, sekian saja untuk faktor. Harap okay, sebelum saya lupa, soalan tentang faktor ni dia boleh ada dalam soalan bahagian B ataupun bahagian C. Okay, kat sini saya tunjukkan caranya ataupun cara jawab. Okay, contoh soalan huraian biasanya ialah 4 markah. Okay, apabila soalan 4 markah, dia perlukan 2 fakta, 2 huraian ataupun 2 contoh baru dapat 4 markah. Kalau soalan jenis jelaskan atau terangkan, okay, 6 markah, awak perlu huraikan 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh. Okay, contoh soalan ni saya bernyatakan berkenaan dengan faktor ataupun punca sebab yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di awal di Malaysia. Okay, contoh jawapan. Yang pertama mesti tulis bentuk muka bumi. Ini ialah faktor pertama ataupun kita kategorikannya sebagai fakta. Kemudian, akan mempengaruhi kos dan teknologi yang diperlukan untuk membina jalan raya. Ini ialah huraian. Contohnya, kawasan tanah tinggi memerlukan kos dan teknologi yang lebih tinggi berbanding kawasan tanah pamah. Okey, ini ialah contoh. Jadi, kalau soalan tentang huraian ni fakta, huraian dan contoh ada dapat 3 markah. Ini ialah cara jawab. Kalau soalan diberi dalam bentuk esei ataupun nak jumpa soalan ni dalam bentuk soalan bahagian B ataupun struktur. Harap ini membantu. Okay, itu sahaja untuk hari ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Ingat ya, faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia: bentuk muka bumi, kemajuan teknologi, dasar kerajaan dan kegiatan ekonomi. Okay, jumpa lagi pada klip yang seterusnya. Terima kasih.